المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay. Okay, sekarang kita masuk ke dalam bab an-nasakh. Okay, bab an-naskhu. Okay, dalam skrin ya, dalam skrin. Okay, babun naskhi. Okay, soal dia. Qala musannif soal, ma makna naskhi lughatan? Bab nasakh ini dalam, walaupun taklah banyak ayat yang mansukh, tetapi dia adalah bab yang penting di dalam usul fiqh. Kerana bila berlakunya nasakh, bagaimana respon daripada ulama usul terhadap nasakh tersebut? Adakah nasakh tu nasakh hukum, nasakh bacaan, ataupun nasakh selepas diamalkan, ataupun nasakh sebelum diamalkan? Berbagai-bagai topik ataupun perbahasan yang perlu selesaikan dengan topik nasakh. Soal, ma makna naskhi lughatan? Hiyal izalatu wan nakhlu. Ialah izalah, menghapuskan, menghilangkan ataupun memindah. Itu dari segi lughah. Ma makna naskhi syar'an? Apakah maksud nasakh secara syarak? Okay, ni yang penting ni. Jawab dia ialah rafu ta'alluqil hukmi thabiti bi khitabin ala wajhin laulahu lakana thabitan ma'a tarakhihi anhu. Apa dia nasakh ini? Rafu ta'alluqil hukmi thabit. Mengangkat ta'alluq. Apakah ta'alluq? Perkara yang menjadi, yang membuatkan adanya hukum yang sabit. Mana dia angkat benda itu, asalnya ia ada, tapi diangkat benda itu sehingga menghilangkan hukumnya. Bi khitabin, bagaimana ia boleh diangkat? Dengan khitab, dengan ucapan ala wajhin, mengikut kepada sesuatu wajah. Sama ada khitab itu khitab yang Quran, khitab dia adalah khitab yang seterus, ataupun khitab berbentuk ayat penyata, macam-macam cara. Okey, laulahu, kalau tidaklah kerana khitab tersebut, lakana thabitan, maka ianya akan ada, akan terus ada, cuma ma'a tarakhihi anhu, cuma agak dia akan bersama tarakhi, lewat sedikit daripadanya. Daripadanya apa? Daripada nasakh tersebut. Okay, maknanya kalau tidak ada khitab itu, hukum itu akan terus ada. Lewatlah, ada berlanjutan. Okay, itu dipanggil nasakh. Yang maknanya, apakah nasakh? Mengangkat hukum yang telah sabit dengan khitab. Kalaulah tidak kerana khitab tersebut, sudah pasti hukum itu akan terus ada. Okay, soal, ma huwa nasikhu lughatan? Apakah dia nasikh secara bahasa? Huwal muzil. Nasikh di atas wazan fa'il ialah muzil, iaitu yang menghilangkan. Apakah dia nasikh secara syar'an? Huwal khitab. So nasikh itu ialah khitab. Bila khitab itu dia merujuk kepada nas ataupun nusus Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khitabu dal ala raf'il hukmi thabit mutaqaddim ala wajhin. Khitab yang menunjukkan, khitab tu dia memaklumkan bahawa diangkatnya undang-undang. Okay? Diangkatnya undang-undang. Diangkatnya hukum atau undang-undang yang telah pun sabit sebelum ini ala wajhin, mengikut wajah tertentu. Laulahu, kalaulah tidak kerana khitab itu, dia akan ada terus lewat sampailah seterusnya. Tarakhin tu maknanya lewat daripada nasakh itu. Kalau tak kerana nasakh tu, hukum tu akan terus ada selepas itu.
tapi sebabnya ada nasikh yang datang, maka hukum tu pun terangkat kerana nasikh tersebut. Itu maksud dia. Jadi kita simpulkan sampai sini, kita try untuk faham apakah nasikh ini. Nasikh ini ialah perkara yang berlaku ataupun khitab yang datang. Bila datang khitab itu, maka hukum itu pun terangkat. Hukum itu pun berubah. Kalaulah tidak kerana khitab tersebut, sudah pasti hukum itu akan berterusan. Mana lebih lewat daripada datangnya akan nasah ataupun nasikh tersebut. Okey. Itu secara mudah lah kan. Jadi kita pun biasa dengar nasah dan mansukh. Nasikh wal mansukh. Soal. Hal yajuzu naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi? Adakah boleh dinasahkan rasam dan dikekalkan hukum? Boleh ke macam tu? Adakah boleh dinasahkan hukum, rasam, tulisan dan hukum masih ada? Naam. Okay, ini kita punya pendirian lah. Ini pendirian Syak Usuli. Kata boleh ya juz, boleh naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi. Boleh sahaja nasah rasam dan kekalnya hukum, dan juga sebaliknya. Naskhuhuma ma'an, dan juga boleh rasam pun tak ada, hukum pun boleh angkat. Boleh berlaku. Dalam kita punya usul ataupun kita punya manhaj, boleh berlaku nasah, boleh berlaku pada rasam, boleh berlaku pada hukum dan sebaliknya. Bahkan boleh juga berlaku kedua-duanya dinasahkan. Fal awal, contohnya ayat wasyaykhu wasyaykhatu. Ayat apa ni? Wasyaykhu wasyaykhatu iza zanaya farjumuhuma albattata. Kalau kita belajar ulum Quran, kita akan nampaklah. Ulum Quran, kitab ulum Quran, contohnya yang famous ialah Al-Itqan fi Ulumil Quran, karangan Imam Sayuti pun cerita. Juga Al-Burhan fi Ulumil Quran, Az-Zarkashi juga cerita. Okey, kalimah asy-syaykhu wasy-syaykhatu idza zanaya farjumuhum albattata. Tu ayat tu bukan ayat Quran tu. Tapi telah pun dinasahkan. Dia kata maknanya lelaki syaykhu wasy-syaykatu tu maksudnya merujuk kepada lelaki, perempuan dan lelaki dan perempuan yang telah pun berkahwin. Kalau mereka berzina, maka rejam mereka. Qaulan wahidan, rejam tanpa khilaf. Tak ada lagi keampunan, tak ada penjara, tak ada sebatan, terus rejam sampai mati. Okey, walaupun tidak ada lagi dia punya bacaan dalam Quranul Karim, tapi dia itu ada, dia punya amalannya kekal sampailah dalam undang-undang hudud, kita boleh lihat. Kedua, contohnya ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Okay, ayat apa ni? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'at. Kita betul? Ayat yang kedua, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Itu ayat tentang wasiat, tapi dia mentaklikkan berkaitan dengan haul. Okey. Okay, benda tu pun telah pun terangkat. Ini surah Al-Baqarah, antum boleh tengoklah. Maknanya ini kes dia bacaan tu ada. Yang kes wasyaykhu wasyakhatu tu bacaan dah tidak ada, tapi undang-undang ataupun hukum dia kekal. Okey. Ayat yang kedua tu walladzina yatawaffawna minkum tu bacaan ada dalam surah Al-Baqarah. Cuma undang-undang dah tak ada. Hukum telah pun dimansukhkan. Yang ketiga pula, Qala Ta'ala, maknanya qauluhu Ta'ala, dulu ni Quran, khan ashrarada'at. Ini dalam kes apa ni? Dalam kes untuk menyabitkan anak itu sabit nasab, ataupun sabit sebagai ibu susuan. Kalau mazhab Syafi'i hendaklah khamsa rada'at. Tapi dulu dalam Quran mengatakan ashra rada'at. 10 kali susuan yang mengenyangkan. Sedangkan hari ini kita cuma beramal dengan 5 kali susuan. Tapi dulu ada ayat mengatakan 10 susuan dan ia telah pun dinasahkan bacaan dan dinasahkan juga hukumnya kerana berpindah naqal. Kan naqal berpindah kepada 5 kali susuan yang mengenyangkan untuk menjadikan
Ibu itu ibu susuan yang ianya memberikan implikasi anak itu tidak boleh berkahwin dengan ibu ataupun sabitnya mahramat. Sabitnya mahram, ketika kata tak boleh kahwin dan juga tidak boleh, dan juga macam ibu lah, ibu susuan. Dan juga keluarga ataupun anak perempuan tu ialah adik-beradik kepada al-murdi'ah atau ar-radhi' ataupun anak yang menyusukan itu. Okey, seterusnya. Ila kam yanqasim an-nasakh. Nasakh ni terbahagi kepada berapa? Yanqasimu ila arba'ati aqsam, dia terbahagi kepada 4 pembahagian. Pertama, ila badali wa ila ghairi badali wa ila ma huwa aghladu wa ila ma huwa akhaffu. Ni agak ringkas lah ya. Ini agak ringkas ya. Tak apalah. Apakah pembahagian nasakh ini? Ada 4 pembahagian. Pertama ialah badali, yang ada ganti. Yang kedua, ghairi badali, yang tak ada ganti. Okey? Masah terus. Apa ganti dia tak ada. Nanti adalah contohnya kot insya-Allah. Kemudiannya yang ketiga, aghlaz, lebih berat. Yang keempat, akhaf, lebih ringan. Nanti esok kita akan tengoklah apakah perincian setiap contoh-contoh ini insya-Allah taala. Saja untuk hari ini. Okey, wallahu subhanahu wa taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi